Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama saya pada pagi ini Dakwah Muhammad Sabri bin Abdul Wahab daripada SK Penghulu Haji Darus dalam program Halwa Ramadan anjuran PPD Kubang Pasu. Di kesempatan ini, insya-Allah saya akan membicarakan tentang tajuk Ramadan, Al-Quran dan kita. Bulan Ramadan ialah dikenali dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi telah bersabda bahawa kita akan selamat di dunia dan di akhirat jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Maka dengan itu kita renung kembali di manakah Al-Quran di hati kita. Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan yang penuh barakah ini, bulan Al-Quran ini, bulan yang sepatutnya kita habiskan masa dengan membaca Al-Quranul Karim setiap hari, setiap masa. Begitulah kita sepatutnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kerana pada bulan inilah Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk panduan dan rujukan kita di dunia ini. Maka marilah kita lihat sepanjang bulan Ramadan yang kita lalui ini, di manakah Al-Quran itu? Berapa banyakkah Al-Quran kita baca setiap hari? Adakah kita hanya membaca sehelai sahaja sehari, ataupun kurang lagi yang kita banyak habiskan masa kita? Kita habiskan masa kita dengan membaca WhatsApp, dengan membaca Telegram, dengan melihat YouTube. Kita tidak sempat membaca Al-Quran setiap hari. Alangkah ruginya kita berada pada bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, tetapi kita tidak membaca Al-Quran yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita bersama-sama kita lihat kembali di mana Al-Quran itu, di mana Al-Quran di hati kita. Lebih-lebih lagi dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, dan lebih-lebih lagi pada bulan yang dikenali dengan bulan Al-Quran. Maka sayugialah kepada kita ini menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, nikmat sihat, nikmat masa lapang yang Allah Ta'ala bagi, untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matani maghbunun alaihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sesungguhnya nikmat yang besar yang dilupai, yang lalai akan oleh manusia ialah nikmat as-sihhah, iaitu nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi. Yang kedua yang kita sering lalai lupa ialah nikmat al-faghar, yakni nikmat kesempatan masa yang Allah Ta'ala bagi. Walhal kita boleh membaca Al-Quran pada hari Ramadan ini, pada bulan Ramadan ini, kita tidak membacanya. Ruginya kita, nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi, kesempatan boleh membaca Al-Quran,
tetapi kita tidak baca Al-Quran. Kesempatan kita boleh hadir ke rumah Allah untuk solat berjemaah, kita tidak pergi ke masjid. Kesempatan kita boleh bersedekah, kita tidak buat. Kesempatan kita boleh membuat amal soleh, amal kebajikan, kita tidak buat. Ruginya kita di bulan Ramadan ini, jika nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, kita tak pergunakan untuk amal ibadah, kita tidak mempergunakan untuk mencari pahala sebanyak mungkin, terutamanya membaca Al-Quran. Kerana pahalanya amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf yang kita baca mendapat pahala. Lebih-lebih lagi kita membaca di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ini kita hendaklah menhayati apakah tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia, iaitu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, untuk memberi hidayah, petunjuk, panduan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita biarkan Al-Quran itu pergi begitu saja dalam kehidupan kita seharian kita di bulan Ramadan ini. Kita cubalah membaca Al-Quran walaupun sedikit, tetapi kita istiqamah membaca Al-Quran setiap hari dan kita berusaha mencapai target yang kita letakkan. Pada Ramadan kali ini kita nak khatam 2 kali contoh, maka kita berusaha membaca Al-Quran setiap masa, setiap hari. Lebih-lebih lagi kita cuba untuk membaca Al-Quran setiap kali selepas solat, insya-Allah. Kalaulah kita dapat membaca Al-Quran setiap kali selepas kita mendirikan sembahyang, itu yang terbaik. Kerana apa? Kerana pada waktu itu waktu yang paling sesuai, waktu ibadah. Maka kita baca Al-Quran terlebih dahulu selepas sembahyang, sebelum kita melakukan aktiviti lain. Insya-Allah kita akan dapat mengkhatamkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan ini dengan sebaiknya. Begitu juga pada bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mempelajari pokok-pokok yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu tajwidnya, dan kita cuba untuk memahami Al-Quran itu sendiri dengan cara kita mendalami makna Al-Quran. Seperti contoh sembahyang yang kita lakukan setiap hari ini, adakah kita tahu apa yang kita baca? Contohnya Al-Fatihah. Maka kita selalu baca setiap kali sembahyang Fatihah itu. Alangkah ruginya hidup kita ini, Fatihah yang kita baca dalam setiap kali kita salat, yang menjadi rukun kepada kita dalam sembahyang, kita tidak tahu maknanya. Ruginya kita. Maka di bulan Ramadan ini kita menanam dalam hati kita untuk kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, supaya Al-Quran yang kita baca kalamullah ini kita dapat memahami apa makna yang Allah hendak sampaikan kepada kita, terutamanya dalam sembahyang kita. Ya. Oleh kerana kita tidak memahami apa yang kita baca, walaupun surah Fatihah, maka ini yang menyebabkan kita lalai dalam sembahyang. Kerana kita baca apa yang tidak kita fahami. Maka salah satu cara untuk kita memahami, mendalami ataupun mentadabbur Al-Quran ini dengan cara kita belajar, dengan cara kita berguru, dan kita memahami apa yang kita baca dalam sembahyang kita. Dan Al-Quran yang ada di depan kita ini, insya-Allah kita akan faham apa yang Allah Ta'ala suruh kepada kita, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang Allah Ta'ala larang kepada kita, dengan asbab kita faham Al-Quran yang diturunkan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi petunjuk kepada kita sepanjang hidup kita. Maka seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih, maka dia akan bantu kita bila yang dikasihi Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, pada hari yang kita memerlukan pertolongan. Sebaik-baik pertolongan ialah daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga
hidup kita ini kita hidup dengan Al-Quran, insya-Allah pada hari kiamat nanti Al-Quran ini akan membantu kita, akan menolong kita di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada manfaat kecuali kita datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan iman, dengan Islam yang kita hidup ini. Maka berusahalah kita semua untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita mempelajari Al-Quran. Alangkah ruginya kita hidup dengan umur yang Allah Ta'ala bagi 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Al-Quran yang Nabi tinggalkan kepada kita ini, kita tidak pelajarinya, kita tidak mendalaminya, kita tidak memahaminya. Alangkah ruginya kita karena tidak mengambil pegangan hidup kita ini, panduan hidup kita ini dengan asbab kita tidak memahaminya. Dengan sebab apa? Sebab kita bukan orang Arab dan seumpamanya. Maka alangkah ruginya kita. Padahal di sana ada pelbagai cara untuk kita mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran. Pelbagai cara, tuan-tuan. Semuanya atas kesungguhan kita. Kalau kita bersungguh, insya-Allah Al-Quran ini akan dekat di hati kita. Al-Quran yang kita baca setiap hari ini akan kita fahami maknanya, akan kita dapat mentadabbur apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran ini. InsyaAllah jika kita bersama Al-Quran, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitu juga bagi rakan-rakan yang masih lagi untuk membaca Al-Quran ini masih lagi ada masalah ataupun tidak berapa boleh membaca Al-Quran. Jangan merasa rugi, jangan merasa jemu, jangan merasa malah untuk kita belajar, untuk kita mendalami Al-Quran ini. Dan kita tak mampu baca, maka Nabi SAW kata, orang yang membaca Al-Quran dengan baik dapat pahala satu. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, masih lagi ada masyakkah, maka pahalanya berlipat kali ganda. Kerana apa? Kerana berusaha membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan cuba untuk mendalami Al-Quran. Di sana dia mendapat dua pahala, pahala kesukaran membaca Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran. Untungnya kita, kerana Al-Quran yang ditinggalkan ini, jika kita baca di bulan yang mubarakah ini, bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran ini, kita baca Al-Quran setiap hari, insya-Allah hati kita tenang. Ala bi zikrillahi tatma'unnul qulub. Ketahuilah olehmu, dengan mengingati Allah hati kita tenang. Al-Quran salah satu cara untuk menjadikan hati kita tenang. Maka berusahalah, maka paksakanlah diri kita untuk baca Al-Quran pada setiap hari, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira dalam kita membaca Al-Quran ini. Yang pertama, perlulah kita mendalami ilmu tajwid berkenaan dengan bacaan Al-Quran ini. Moga kita dirahmati Allah dan kasih Allah Ta'ala. Dan yang kedua, menjaga adab-adab bersama Al-Quran, seperti membaca Al-Quran tidaklah gopoh-gapah, membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan dan mengikut hukum yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan kita berusaha di bulan Ramadan ini untuk kita bersama Al-Quran ini, dengan kita mengajak anak isteri kita, keluarga kita, untuk sama-sama kita menjadi ahli Al-Quran, yakni orang yang senantiasa hatinya dekat dengan Al-Quran. Setiap hari kita tidak lepas daripada membaca Al-Quran. Kita berusaha menjadi orang yang suka kepada Al-Quran, tidak jemu membaca Al-Quran. Kerana kita hari ini lebih banyaknya masa kita dengan kita membaca WhatsApp, kita membaca Telegram, kita membaca Facebook, kita melihat YouTube. Itulah masa kita habiskan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Alangkah ruginya hidup kita di bulan yang barakah ini, di bulan Ramadan ini, kita tidak membaca Al-Quran. Sepatutnya Al-Quranlah yang patut kita baca terlebih dahulu daripada kita baca apa-apa saja di Facebook, apa-apa saja di WhatsApp. Sepatutnya Al-Quranlah kita utamakan terlebih dahulu. Kita bacalah Al-Quran, insya-Allah hati kita tenang, hidup kita tenang, keluarga kita bahagia dengan asbab kita berdamping dengan Al-Quran. InsyaAllah Ta'ala
Itu saja untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Moga Allah Ta'ala jadikan kita semua ahli Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang tidak jemu dengan Al-Quran, orang yang istiqamah membaca Al-Quran setiap hari, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, dan kita teruskan lagi di bulan-bulan yang lain insya-Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala terima segala amal yang kita buat di bulan yang penuh barakah ini insya-Allah Ta'ala. Itu saja. Jumpa lagi panjang umur insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.